Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Video kali ini, Ustazah akan kongsikan tajuk Masjid Destinasiku dalam bidang akhlak pendidikan Islam tingkatan 2. Subhanallah. Baiklah anak-anak sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan masjid? Masjid dari segi bahasa ialah berasal daripada perkataan Arab sajadah yang bermaksud tempat sujud. Manakala dari segi istilah, masjid bermaksud tempat yang dibina khusus untuk solat 5 waktu dan solat sunat bagi orang Islam. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sekalian, dalil nakli berkaitan dengan adab di masjid sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah. فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Shadaqallahul Azim. Seterusnya, ayat ini bermaksud sesungguhnya yang layak memakmurkan atau menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta menunaikan solat dan menunaikan zakat. Tidak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sifat yang tersebut. Maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Subhanallah. Baiklah. Dalil nakli berkaitan dengan adab di masjid yang kedua daripada Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Yang bermaksud apabila seseorang daripada kamu memasuki masjid, maka tunaikanlah solat 2 rakaat sebelum kamu duduk. Alhamdulillah, mari kita ketahui adab ketika di masjid. Adab ketika di masjid dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu ketika masuk ke masjid, ketika berada di dalam masjid dan ketika keluar dari masjid. Subhanallah. Adab di masjid. Adab ketika masuk ke masjid iaitu yang pertama, sunat membaca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, yang bermaksud, Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Adab ketika masuk ke masjid yang kedua pula ialah membaca selawat ketika melihat masjid. Adab yang ketiga mendahulukan kaki kanan. Dan yang keempat, tidak membawa sesuatu yang berbahaya sehingga mengganggu keselesaan jemaah lain. Maha suci Allah. Baiklah, adab di masjid ketika berada di dalamnya, iaitu yang pertama, menunaikan solat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, niat beriktikaf selepas selesai solat sunat tahiyatul masjid. Yang ketiga, duduk dengan tertib menghadap ke kiblat. Yang keempat, menjaga ketenteraman di masjid. Yang kelima, berzikir, membaca Al-Quran, menunaikan ilmu dan berselawat. Dan yang terakhir, memperkatakan sesuatu yang berfaedah. Subhanallah. Baiklah, mari kita ketahui pula adab ketika keluar daripada masjid. Adab yang pertama, sunat membaca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau, berikanlah kelebihan kepadaku. Adab keluar dari masjid yang kedua, memulakan langkah dengan kaki kiri. Yang ketiga, memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid, iaitu mengikut keadaan. Subhanallah. Adab di masjid ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iaitu An Fatimah binti Rasulillah SAW qalat kana Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid yaqulu bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi fattah li abwaaba rahmatik. وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. Yang bermaksud daripada Fatimah binti Rasulullah SAW, katanya Rasulullah SAW apabila memasuki masjid mengucapkan bismillah wassalamu ala Rasulillah Allahumma firli zunubi fattahli abwaba rahmatik, dan apabila keluar bismillahi wassalamu ala Rasulillah Allahumma firli zunubi fattahli abwaba fadlik. Begitulah adab di masjid yang disarankan oleh Rasulullah. Subhanallah. Baiklah, mari kita ketahui hikmah beradab di masjid. Hikmah yang pertama ialah dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid, kerana semua orang menjaga adab masing-masing. Hikmah yang kedua pula ialah merasai ketenangan jiwa ketika berada di dalam masjid, kerana masing-masing menumpukan sepenuh hati beribadat kepada Allah. Seterusnya, hikmah beradab di masjid iaitu mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Timbul perasaan mahabbah kerana memenuhi tuntutan agama. Hikmah beradab di masjid yang keempat, dapat melaksanakan ibadah dengan selesa dan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Jika semua orang beradab ketika berada di dalam masjid, kita dapat beribadat dengan khusyuk. Hikmah seterusnya, memperkasakan fungsi masjid yang lebih meluas. Masjid digunakan untuk kepentingan umat dan meningkatkan syiar Islam. Hikmah yang terakhir, kembali kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baginda membina dan memakmurkan masjid di mana-mana sahaja baginda berada. Baiklah, mari kita ketahui cara mengimarahkan masjid. Masjid merupakan syiar dan menjadi hak bersama masyarakat Islam. Oleh itu, kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang diadakan di masjid. Antara cara mengimarahkan masjid termasuklah yang pertama, menunaikan solat fardu berjemaah setiap waktu dan berazam untuk datang lagi ke masjid. Cara yang kedua ialah masjid sebagai tempat belajar membaca Al-Quran dan tafsir, berzikir dan beriktikaf. Umat Islam dapat melakukan pelbagai ibadah di dalam masjid mengikut keperluan dan kemahuan sendiri. Cara mengimarahkan masjid yang ketiga pula ialah mewujudkan bilik bagi musafir. Hal ini menggalakkan lebih ramai yang datang ke masjid. Di samping memenuhi keperluan semasa dan merupakan satu usaha yang dapat mengimarahkan masjid sebagai pusat ibadah setempat dan sejagat.
Dan cara mengimarahkan masjid yang terakhir mengadakan pelbagai aktiviti untuk menarik minat semua lapisan masyarakat seperti sukan dan riyadhah. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, terima kasih. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.